Terus. Okay, bagi turunnya. So, confirm Ustaz turun gerak ajak ni? Ada yang game mana? Oh, gitu. Okay. Lupa. Maksud, kalau lama kita set kan? Itulah Ustaz. Tak ada lah. Ada lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mula dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wawalah. Saya diminta untuk mengulas tajuk yang saya pernah selalu buat, iaitu tajuk surah Al-Insyirah. Tuan-tuan dan puan boleh buka surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Menarik Dan ada orang buat e-book. Jual-jual. Secara detail. Saya baca yang ni lah. Dia orang ambil daripada rakan ceramah tu, dia orang buat e-book. Nama dia Hakim. Okey. 7 resepi kebahagiaan. Berdasarkan surah Al-Insyirah yang saya ambil daripada Syekh Al-Qaradari, saya tambah-tambah sikit begitulah. Surah ni sangat menarik Dan semua orang mencari kebahagiaan. Saya pun mencari, tuan-tuan pun mencari, tapi kebahagiaan ni alhamdulillah Tuhan bagi ni dalam pelbagai aspek, tak ada satu cara saja. Walaupun kebahagiaan hakiki itu bila kita bersama dengan Allah, itu dia punya kesimpulan dia. Makna dia banyak cara untuk kita bahagia, tapi yang hakiki, mana hakiki kalau kita capai tahap tu, tak dimudaratkan dengan apa-apa bala. Itu kebahagiaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man khalafakum idza tadaitum. Wahai orang beriman, kamu kena iltizam dengan Allah. Alaikum anfusakum, ilzamu anfusakum, iltizamkan diri kamu dengan hubungan dengan Allah, dengan syariat. Tak akan memudaratkan apa-apa yang menimpa kamu. Bila kamu mendapat hidayah itu, mana itu satu benda yang tak dapat di universiti, tak dapat pada pangkat atau jawatan. Kemungkinan duduk dalam penjara kita bahagia saja, ya. Duduk di istana kita merana. Itu satu benda yang kalau kita mencapai, Allahu Akbar. Hak yang berceramah pun tak capai tahap tu lagi. Ya. Sebab tenang dengan Allah ini satu benda yang berhajat kepada arkan. Dia ada essential dia ada pillar dia. Ilmu, amal, mujahadah. Ya. Ilmu, amal, mujahadah dan suhbah. Mesti ada guru. Dan kita sekarang mana ada nak cari guru mursyid, zaman sudah berlalu. Kalau ada pun mungkin terpinggir. Kita cari orang yang popular zaman sekarang ni. Ya, tak cerita ya, siapa yang popular kita pergi, siapa yang ada kuasa kita dekat. Zaman dulu tidak. Siapa yang dekat dengan Allah kita cari. Ya. Sekarang ni tak perlu dekat dengan Tuhan. Tak berapa best. Itu dia punya zaman kita sekarang ni. Tapi sebenarnya itu semua adalah tipuan-tipuan. Innamal hayatud dunya la'ibun walah. Dunia itu begitu, dia satu permainan. Hatta barat pun mencari, buku-buku mereka semua fokus kepada happiness. Tak tahu, walaupun mereka dah maju naik sampai ke bulan, masih mencari kebahagiaan. Maknanya bulan naik sampai ke bulan ke ataupun tompok pemerintahan pun bahagia satu perkara yang lain. Firaun sepatutnya bahagia, ya. Apatah lagi dia mengaku Tuhan. Tak bahagia juga. Tak boleh tidur malam. Orang perempuan dulu, masa tak kahwin, kata seronoknya kalau kahwin kan, gitu. Ibu bapa pun susah hati. Kahwin-kahwin, tak bahagia juga. Orang tanya pula tak ada anak. Anak bahagia. Dapat anak tak bahagia juga. Rupanya bahagia ni satu benda yang menjadikan kita senyum selalu. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah bahasanya wali-wali Allah tak ditimpa penyakit sedih dan murung. Walaupun macam mana badai menimpa dia. Yang ini satu benda yang orang kata apa? Bila kita mencapai tahap begitu, tak dapat dicuri oleh sesiapa. Cincanglah, bunuhlah macam Ashabul Ukhdud. Tapi ya, kebahagiaan di sini. Sebab itu Syekh Qardawi dia sebut apa dalam syairnya yang panjang, saya pun dah lupa, mai tengah hari ni lupa. Syair nak pagi-pagi. Dia kata apa, dia letakkan pisau, Da'u sikina fi unuqi. Letak pisau di leher aku.
lan tastati'a ay hisara fikri abada. Kamu tak mampu dia membelenggu ataupun menawan hati aku. Inna imana fi qalbi, sungguh iman aku berada dalam hatiku, wal qalbi fi yadi rabbi. Hati aku di tangan Tuhan aku. Wa rabbi nasiri wa mu'aini, dan Tuhan aku ini penolong aku dan sentiasa membantu aku. Makna dia hakikat kebahagiaan itu siapa pun tak boleh nak kacau kalau berada di hati kita. Sa'ahya mu'tasiman bihabli aqidati wa amutu mubtasiman liyahya dini. Aku akan terus berpegang dengan tali Allah selama-lamanya aku hidup, dan aku akan mati dalam keadaan senyuman. Untuk hidupkan agamaku. Allahu Akbar. Ini yang berlaku kepada semua orang yang telah terdahulu. Sebab itu al-insyirah datang dia untuk nak mengupas balik macam mana nak mencapai kebahagiaan. Mungkin orang yang mencerita ni tak bahagia, orang di hadapan lebih bahagia. Cerita satu perkara, macam Tuk Guru tu ceritalah, baca basmalah, boleh terbang atas ayat. Dia ajak, dia tak pernah berjalan atas ayat pun. Anak murid tu dengar, dia amal, dia berjalan atas ayat. Sebab tu kata ulama, kam min mu'allamin afdalu min mu'allimin. Berapa ramai pelajar lebih afdal hubungan dengan Tuhan daripada guru dia. So, guru majalis ta'lim, kita ajak lecture. Tetapi segi afdaliyat, kemungkinan anak kita lebih afdal daripada mak lagi. Nabi Isa lebih afdal daripada Sayyidina Maryam. Dan Nabi Muhammad of course lah. Jadi afdaliyah, kita tak boleh kata walaupun mak tu ada kuasa, misalnya anak derhaka tak derhaka, tapi hubungan dengan Tuhan dia tidak memilih bulu ya. Mungkinan anaknya aulia, mak dia masalah, problem. Tapi tetap menjadi wali, taat daripada ibu bapa. Tetapi bila kita melihat maqamat, tidak ada mungkin kemungkinan hamba saya kita, orang gaji kita yang duduk di belakang tu lebih afdal daripada kita. Kita duk perintah dia, kita duk marah dia, maki dia. Rupanya dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kita yang rasa masya-Allah pakai baju smart, pakai rambut berkilau, semua begitu, kita jauh daripada Tuhan. Maka datang surah Al-Insyirah ini dengan 6 atau 7 ayat ini, mu'alajah, makna dia cuba merawat permasalahan. Orang bertanya, di manakah kebahagiaan? Kebahagiaan ada pada surah ini, iaitu alam nashrah laka sadrak. Kita selalu baca literal, bagus literal, tetapi makna alam nashrah ni bukan Tuhan bertanya kepada Nabi Muhammad ya. Kalau tuan-tuan ada ibu-ibu tengok ada Quran, siapa yang tengok pegang Quran tadi? Cuba tengok terjemahan dia tulis apa tu, puan? Dia terjemah apa dalam tu? Ya. Dia tulis apa terjemahan tu? Surah ni kena cerita 3 jam, tapi saya ambil masa 30 minit je. Dia terjemah apa tu? Aha. Tengok. Tak sampai maksud dia. Itu literal. Sebab kita boleh belajar sastra Arab, persoalan ni ada banyak. Di antaranya maksudnya ditakrir. Maksud dia bukan persoalan. Dia adalah satu kenyataan. Wahai Muhammad, kami telah melapangkan danda anda. Sebab kalau kita belajar, dia panggil meaning of question ni, dia ada banyak makna. Macam kita lah. Hang buat lagi? Tahu dia tak buat. Tanya tu dalam bentuk nak tekan dia lagi. So, Tuhan di sini, pertanyaan itu bukan semata-mata pertanyaan, tetapi dia ada perakuan daripada Tuhan. Sebab itu, persoalan adalah kunci ilmu. Orang kita kata soalan itu setengah ilmu. Orang barat buat kajian, ya, persoalan itu 90% ilmu. Nak dapat ilmu, create banyak soalan. Sebab itu kita buat kajian data semua letak soalan. Daripada situ kita dapat jawapan. Kalau kita nak tahu, buat soalan banyak. Nak tahu staff kita macam mana, jualan kita macam mana, semua kita create soalan. Di situ kita dapat jawapan. Tapi kadang-kadang kita buat macam tu, bila tengok orang kritik, kita tutup tabung tu. Kan ada tabung komen tu kan. Tak berani nak baca kritikan orang. Jadi ini di antara benda yang penting. Jadi Allah Ta'ala telah memperakui kepada Nabi Muhammad. Kami itu bukan refer pada malaikat. Refer kepada nama Tuhan yang banyak. Refer kepada kuasa Allah yang banyak. Jadi Al-Quran, bila dia nak membuktikan kewujudan uluhiyah,
Makna dia Allah itu wujud, dia akan gunakan saya. Ana rabbuk fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Di situ nak membacakan tentang zat Allah satu. Tapi apabila Tuhan nak menceritakan al-asmaul husna, nak membicarakan tentang kuasa-kuasa Allah yang begitu banyak, dia akan refer kepada kami. Kami itu bukan makna ada bilangan, bukan refer kepada bilangan zat, tetapi refer kepada bilangan nama dan kuasa. Sebab kadang-kadang ada orang terbayang, kami ni malaikat kan? Bukan malaikat. Allah Ta'ala. Jadi kami telah melapangkan dada kamu sebab kamu adalah pemimpin. Pemimpin tidak boleh kecil dada dia. Sebab kalau kecil dada dia, dengki habis orang. Al-hasud la yasud. Orang yang dengki tak boleh memimpin. Susah. Dia cantas je kerja dia. Jadi Nabi Muhammad ni nak pimpin dunia, bukan pimpin Ummul Qura saja, bukan Mekah saja, dia nak pimpin dunia. Litunzira ummal qura wa man haulaha. Jadi penyakit untuk mencapai kebahagiaan yang perlu kita buang adalah berdendam. Saya pun berdendam ada, tapi kita nak rawat tu susah. Tapi bila kita buang dendam, Allah, kita boleh tidur, kita boleh buat apa saja. Banyak orang duduk dekat penyakit jiwa tu banyak berdendam. Dendam dengan suami dia, dendam dengan jiran dia, dendam dengan bisan dia, dendam dengan madu dia, macam-macam. Bila dia kata saya maafkan, dia berlapang dada saja, Allah. Itu yang dikatakan kebahagiaan. Kita kalau kita berdendam, Allah, susah nak bahagia. Nak tidur pun payah, nak bangun payah. Dia tidur payah nak bangun. Sebab kita dah seronok tidur dah. Jadi kaedah yang pertama kalau kita nak bahagia, perlu jadi orang yang pemaaf, lapangkan dada. Nabi Musa AS kena minta doa. Nabi Muhammad Tuhan bagi sebelum minta doa. Itu bezanya Nabi Muhammad dan Nabi Musa AS. Rabbi syrahli sadri, Rabbi syrahli. Ya. Nabi Muhammad tidak. Terus Tuhan kata, alam nashrah laka sadrak. Kalau kita boleh membuang penyakit dalam masyarakat, jenayah pun berkurang. Tapi ini bukan satu teori yang semata-mata teori, tapi perlu diprogramkan dalam pendidikan. Pengajian kita mana ada program pendidikan jiwa? Pengajian tu ada, program tu tak ada. Macam mana kita nak bersihkan jiwa kita? Macam kita buat latihan berwudu tu. Zaman dulu dia ada latihan rohani. Dengan buat surf. Macam barat buatlah. Hantar pergi rumah kebajikan, tolong orang miskin, pergi cuci tandas. Ini sekolah bawa cuci tandas, puak marah lah. Ni apa ni? Suruh anak aku cuci tandas ni. Orang hantar suruh mengaji tapi cuci tandas. Tapi sebenarnya itu pendidikan. Jiwa kita ni macam rimau. Rimau nak jinak bukan senang. Nampak je muka baik tapi nafsu kita serakah. Semua sama je. Dalam jiwa kita ni macam-macam. Nafsu hayawan ada, nafsu binatang ada, nafsu syaitan ada, semua kita ada. Tak boleh nak lari. Jadi perlu pada pendidikan. Itu yang pertama. Alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dhikrak. Betul ke? Alam nashrah wa wada'na 'anka wizrak. Betul tak? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Kena kurangkan dosa. Sebab Tuhan telah hapuskan dosa Nabi Muhammad. Jadi kata Syekh Al-Qardari, bila kita kurang dosa, kita bahagia. Bila kita banyak dosa, tak tenang. Betul tak? Tanya orang yang buat dosa. Aduh, bila nak berubah je, teringat cerita lama. So, kita kena kurangkan liability dosa ni. Cara dia kita berubah. Ketika itu, kebahagiaan datang. Selagi kita nak bahagia, tapi banyak dosa kita yang kita kumpul-kumpul sama ada dengan Tuhan atau dengan orang. Tambah dengan orang lagi, kita tak lupa. Sebab tu bila kita nak buat dosa, apatah lagi dengan orang, kita fikir. Nanti takut dia beli liability sampai kita duduk menangis. Jadi kurangkan dosa, atau kalau dalam dunia, kurangkan hutang lah. Kurang hutang, kita bertambah bahagia. Banyak hutang, sedih. Ni kita sedih. Moratorium nak main nak. Kalau tuan-tuan tak apa, tak kena potong gaji, jangan kami kena. Tak fikir macam mana ni nak buat apa ni. Dah mula serabut. Kurangkan hutang, kebahagiaan meningkat. Tambah hutang, kebahagiaan menurun. Begitu dengan dosa kita. Saya buat ringkas je. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Kami angkat nama kamu, bermaksud kata Syekh Al-Qardari, kita kena sebut dan orang lain sebut kalimah-kalimah yang baik. Az-zikrul hasan. Rupa-rupanya ni kalau kita duk kata ke orang tak, kita tak bahagia kita. Kita balik rumah, isteri marah, tak bahagia kita. Isteri balik rumah, suami kata kita, tak bahagia kita. Ataupun anak-anak. Rupanya di pejabat macam tu juga. Ramai orang yang berhenti kerja bukan pasal gaji. Rupanya nama dia tak elok di pejabat dah. Kawan-kawan duk kutuk. Kalau kita ubah environment ini,
masing-masing menghargai dan mengucapkan kalimah yang baik, kita akan jadi seronok. Balik rumah saja walaupun kita penat, tiba-tiba isteri sebut sebutan yang sangat halus, sangat yang manja. Kita lupa semua masalah di pejabat. Yang suami masuk balik rumah, patah balik pergi kedai sebab balik-balik kena beletiak, dia keluar balik. Begitu dengan isteri, bila dia balik rumah, suami sebut sebutan yang elok, dia rasa bahagia. Anak dia sebut, panggil mama, sayang, tak adalah bergaduh macam budak-budak sekarang ni. Bukan kerana anak ramai, tapi kerana akhlak yang bermasalah. Laisa dhaqal bilada bi ahliha walakin akhlaq rijali tadhiqu. Bukanlah masalah negara itu penduduk ramai, tapi akhlak penduduk tu yang menjadi masalah. So, kita bukan problem kita populasi satu masyarakat, tapi akhlak yang menjadi masalah. Kalau ramai akhlak semua baik, okey. Tapi kalau sikit pun akhlak tak baik, pening kepala kita. Jadi az-zikrul hasan mengubah kehidupan kita. Kita bayangkan dalam masyarakat kita ni, jiran pun panggil kalimah yang baik, bos pun panggil kita dengan bahasa yang baik, kita pun panggil bos dengan bahasa yang baik. Ini bos terpaksa menanggung kutukan belakang. Bukan seronok jadi bos ni, betul tak? Siapa jadi bos, tahu tak? Satu je duduk bilik seorang-seorang. Dia tak ada, ni ada tim, ni orang bawah je. Politik dalam pejabat, biasalah. Kita biasa pejabat, politik kuat sama kat luar je. Tapi yang kesian bos, sebab bos tak ada kawan. Duduk bilik seorang-seorang. Yang bawah ni tim sana, tim sini. Duduk kutuk bos, sebab tu nak pick up jadi bos, pick up banyak kali. Sebab apa? Dia kehilangan kawan di pejabat. Adalah 2-3 orang, PA dia sikit, 2-3 orang berjalan makan. Tapi yang lain grup, pernah tengok tak bos makan dengan orang ramai-ramai? Kalau kita ada majlis. Kawan-kawan, pejabat bawah ni pergi makan ramai, depa 10 orang. Bos keluar 2-3 orang tu. Itu menunjukkan bos lemah. Sebab tu nak jadi bos, kena tahan lah. Mesti confirm orang bawah kutuk. Tak percaya, kita menyamak. Depan, Masya Allah. Belakang kena kutuk, itu normal. Jadi bos macam tu. Tapi kalau kita ubah masyarakat kita, janganlah kutuk bos. Kita doa kat bos. Kita sayang bos kita. Kita di Malaysia ni, masalah kita di problem atas yang bawah. Tak ada siapa yang mendoakan masing-masing. Siapa yang pernah doa untuk bos dia? Ya Allah, Tuanku, bagilah bos aku sihat. Perniagaan dia maju. Berat lah. Buat dah aku garang. Nak doa buat apa? Ini penyakit banyak. Kalau masyarakat boleh ubah, bos pun doa untuk orang bawah. Ini bukan motivasi ya. Ini cerita betul. Saya bukan pakai motivasi. Tak suruh tu di veteran, saya tak ada apa. Saya tak ada. Tapi nak cerita bagi pengalaman kita duduk di pejabat di mana-mana, kesian kat bos kadang-kadang ni sebab tak ada geng. Gengnya PA dia, SU dia, apa tu ya geng dia. Tetapi yang orang bawah ni mempunyai tim yang sangat kuat. Persatuan yang sangat kuat. Dan akhirnya bos pun takut, malu-malu masuk. Yang ni di antara. Kalau kita belajar management pun macam tu juga, turutan-turutannya. Jadi Al-Quran kata kalau kita nak bahagia, az-zikrul hasan. Az-zikrul hasan. Kita cuba ubah hari ni, panggil panggilan yang elok, suruh nama yang elok. Hatta Allah Ta'ala panggil ahlul ma'asi dengan panggilan yang elok. Qul ya ibadi, wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku yang bunuh orang, yang minum arak, yang berjudi, dengan panggilan hamba. Dia tak kata, wahai mangkuk. Oh, tak ada. Mangkuk, kalau di Kedah begitu, wahai mangkuk, wahayun. Allahu Akbar. Saya ada seorang ustaz saya dulu. Dia terkesan dengan Mesir, budaya yang tidak baik. Dia balik sekolah tu, kita terkejut. Dia panggil student dia yang nakal, wahai mangkuk, wahayun. Kita terkejut je, ya Allah. Tak boleh panggilan begitu. Rasulullah mengikut kajian Tariq Suwaidan, lam yakun syatiman. Nabi tak pernah blame dan kutuk ahli ma'asi. Mencegah-cegah tu beza mencegah dengan kutuk. Kita sekarang ni bil hikmah wal kutuk wal hamun menjadi senjata kehidupan kita. Kalau tak maki orang, tak baik. Kalau ceramah dalam masjid tak maki orang, hei, tak boleh lah. Hatta yang audiens pun sama. Ustaz, pasal apa tak kutuk orang? Baik. Audiens suruh kutuk pula. Memang kita puas hati, tapi sebenarnya dia tidak membawa imej Islam yang baik. Masyarakat kalau tak berubah, kita tidak akan mengubah masyarakat. Jadi az-zikrul hasan penting dalam Al-Quran. Wa qulu lin-nasi husna. Itu prinsip kita. Ada waktu kita, ada waktu Rasulullah kutuk, itu waktu di mahkamah, dia panggil hukuman at-tashhir. Itu hanya kuasa hakim. Adapun kita pendakwa tidak boleh maki orang. Seteruk mana
Hadis-hadis yang Nabi kata inna fika mru'un fika jahiliyah itu semua hadis di mahkamah, bukan hadis dakwah. Orang baca hadis, dia letakkan hadis dalam mizan yang sama. Kata ni ada hadis Rasulullah kata kamu jahiliyah. Itu bila Rasulullah menjatuhkan hukuman kepada seorang sahabat yang kutuk sahabat. Dia kata kamu ni kulit hitam. Jadi hadis Rasulullah ada mawazin, ada timbangan dia, bukan kita boleh letak sama taraf. Ada tempat dia. Kemudian yang keempat, yusra, carilah kebahagiaan dalam kesulitan. Banyak tafsiran dia sebut apa? Selepas, betul tak? Sebab ulama menterjemahkan ma'a itu ba'da, after. Jadi sebab tu tak bahagia. Sebenarnya kata Syekh Al-Qaradai hafizahullah, memang begitu. Sesungguhnya kebahagiaan itu bersama dengan kesusahan. Maknanya dalam kita susah, dapatkan kebahagiaan. Baru kita senang nanti lagi bahagia. Kebahagiaan mesti disertai dengan kesusahan. Fa inna ma'al usri. Allahu Akbar. Ini di antara kaedah Quran. Bukan kaedah saya, bukan kaedah ulama. Qawaidul Quran. Yang kita try tengok. Ini kita berlapang dada. Saya pun nak maafkan orang yang kata kita. Kita maafkan orang yang benci kita. Kita maafkan. Rasa seronok je. Kemudian kita cuba ringankan dosa kita. Banyakkan istighfar. Yang ketiga kita sebut orang yang nama-nama yang baik. Panggilan yang mesra. Yang keempat, kita cuba cari kebahagiaan dalam kesusahan. Sekarang ni semua orang susah, tak ada nak kata kita seorang susah, semua orang mengalami kesusahan. Inna ma'al usri yusra, fa idza faraqta. Secara ringkasnya, bila kita nak bahagia, selesaikan tugas kita. Orang perempuan dia buat buku dami tu kan. Orang tua kata tengah malam tu, siapkan, bersihkan dapur semua. Pinggan kita basuh, esok kita bangun kita bahagia. Betul tak? Yang sabut tu esok pinggan tak basuh lagi. Itu kita sabut. Orang tua pun pesan dalam buku dami tu, yang jaga haus saya baca, itu pun pesan. Malam-malam kemaskan dulu sink, esok kita nak goreng nasi dah ada pinggan mangkuk dah. Tapi anak-anak muda dia kumpul sampai macam iklan Zion tu. Tinggi sampai ke bumbung. Akhirnya esok kita marah. Marah pasal apa? Lah pinggan tak ada nak minum. Pinggan tak ada nak makan. Tak ada mangkuk untuk kita minum. Begitu kita buat tesis. Siapa yang buat tesis, lagi tak selesai tesis, tak boleh tidur. Senyum tak habis. Sebab kerja tak siap. Rupanya kalau kita siapkan kerja kita pada waktunya, Allah bahagia kita. Kita kalau tak siap kerja di pejabat, balik atas kereta pun tak seronok gini. Tuhan dah sebut dah. Fa'idha faraqta. Fansab kalimah yang refer kepada perancangan. If you feel to plan, you plan to feel. Rupanya perancangan ni bahagia. Orang yang tak ada perancangan, memang tak bahagia. Ini di antara iskaliah orang Islam. Dia kata apa? Tak apa. Kita serah semua pada Tuhan. Ya, kita serah pada Tuhan. Tapi kena merancang baru kita serah. Perancangan ni menjimatkan waktu. Tuan-tuan lebih tahu macam mana perancangan pembangunan, perancangan kehidupan. Semua yang kita rancang. Semua termasuk dalam dia panggil apa? Time management. Hatta energi pun kena manage. Saya tengok cerita Salah Muhammad. Dulu dia main bola, dia kena lari je. Bila dia masuk Liverpool, coach dia tu, dia kata, saya displaykan apa dia Salah ni supaya dia tahu bila berlari, bila dia berjalan. Tidak ada penat macam tu. Kau je berlari je. Tengok. Dia panggil energy management. Kadang-kadang kita semangat anak muda, semua benda kita pergi. Hujung minggu, sebulan terlantak. Tak sempat tu dah kita sakit. Opinion pun kena manage juga. Ini kadang-kadang mesyuarat semua je lontak. Tak boleh. Opinion management pun kena ada. Okey, sekarang kita nak bincang beberapa perkara. Itu yang kata planning tu, kita ada minat dan sebagainya, kita ada apa method arising supaya kita lebih tersusun. Tiba-tiba tak ada method arising. Nak bincang apa? Pakai bincang, seorang bincang ni. Jadi kita membazir opinion kita. Jadi, rupanya manajemen ini ada dalam Al-Quran. Fa idza faraqta fansab, kalimah yang merefer kepada kewajipan kita merancang. Al-khittah, al-istratijiyah. Dan kita cuba praktik. Rupanya bagus bila kita pergi supermarket beli barang, kita rancang nak beli apa, masa kita jimat, mungkin sejam kita selesai. Tak rancang 3-4 jam, tak balik-balik lagi. Hari Sabtu Ahad kita kena ada dah. Perancangan jangka masa pendek, sebulan, seminggu, panjang, setahun, yang lebih panjang 3 tahun. Sampai ke mati kita kena merancang ni. Mati tak apa. Itu urusan Tuhan. Tapi kita kena merancang lah. Mati umur kita yang ideal 70 hingga 80. So kita kena rancang lah. Duit kita ni sampai umur 70. Takut-takut hidup umur 70, duit tak ada ni.
EPF kadang-kadang orang Melayu kita ni dapat EPF, dia buat rumah aja. Itu yang masalah. Janganlah pergi buat rumah terus. Dapat 500,000, buat rumah 300,000, 5 tahun miskin. Minta kat lembaga zakat balik. Itu yang teruk lembaga zakat tu. Sebab daripada kecil sampai ketua kena jaga dia. Dia tak ada perancangan. So, kita kena fikirlah sekarang ni, kalau yang ada pencen, alhamdulillah. Yang pencen yang paling selamat lah. Tidur pun masuk, sakit pun masuk, masuk bilik ayak pun masuk. Yang macam kami tak ada pencen ni duk fikir ni. Lepas 55 nak buat apa? Kalau mati tak apa lah. Kalau hidup sampai 80, duit sat je habis. Jadi kita kena merancang. Kalau mati umur 70, nak kena ada penabungan, kena ada pelaburan. Ramai orang miskin balik, dapat EPF sejuta pun jadi miskin balik. Dia bagi duit kat anak dia, melancong satu family. Dia tak boleh begitu. Kalimah fansab mesti merancang. Perancangan ilmu pun mesti ada juga. Ilmu kita mesti meningkat. Perancangan ibadat. Mungkin sekarang kita nak buat ibadat tak boleh banyak sebab kita bekerja. Nanti insya-Allah dah umur 55 kita dah set dah. Kalau mati tu kira lain. Kalau mati kira lain. Tapi perancangan tetap perancangan. Perancangan untuk anak-anak, maksudnya pendidikan dia. Kita dah melabur dah. Kita dah ada insurans pendidikan dia dah. Susun dia elok. Nanti dia umur 20, kita pun tak penat nak cari duit lagi sebab dia ada insurans pendidikan dah. Dia ada pelaburan dah. Maknanya kalimah fansab ini menjadikan kita lebih bahagia, terjamin. Kita dah orang kata apa, dah tengok dah. Dah kira dah kewangan kita macam mana. Anak-anak kita pun terjamin. Isteri pun terjamin, dah bahagia dah. Hibah dia banyak mana yang faraid dia. Kena atok semua. Baru bahagia. Bila kita tak atok benda tu, bila mati blur. Semua misleading. Nak buat apa ni? Harta ke mana ni? Hutang ke mana? Kalimah Quran sangat besar. Fa idza faraqta fansab. Last kali kebahagiaan yang mutlak iaitu wa ila rabbika farghab. Kadang-kadang 66 tu tak boleh nak buat. Ada yang macam-macam sakit, cacat lah, kemiskinan melanda tanpa ada luar dugaan. Bukan daripada dia ujian Allah. Nak buat ke mana? Kena kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi itu hakikat dia. Kita nasib ada Allah. Kalau orang tak percaya Tuhan ni nak mengadu kat siapa? Bunuh diri je lah. Di barat tak ada apa, tak boleh mengadu. Mengadu kat mak pun tak ada masalah. Mengadu kat doktor pun pening. Akhirnya bunuh diri. Baru ni ada siapa bunuh diri? Penyanyi Jepun bunuh diri. Dah famous pergi bunuh diri pula. Di Korea bunuh diri. Dah famous bunuh diri pula. Di Amerika bunuh diri. Sebab apa? Tak ada tempat kita nak bergantung. Tapi alhamdulillah data orang Islam sangat sedikit bunuh diri. Sangat sedikit. Bila dia bankrupt, dia pergi masjid. Walaupun dulu tak pernah berdoa, lepas bankrupt dia berdoa pun okey. Tak ada masalah. Paling kurang dia kembali pada Allah. Banyak orang yang jatuh, akhirnya dia kembali kepada Allah. Ada juga tempat ketenangan kita. Sebab itu wa ila rabbika farghab, kita jadikan semangat kita, syahwat kita untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Yang saya namakan sebagai pengurusan syahwat. Kita tak ada subjek tu, pengurusan syahwat. Sebab kita nampak syahwat ni semua kepada seks. Tidak, syahwat ni merangkumi semua. Untuk beribadat, mesti syahwat kita bangkitkan untuk minat ibadat, untuk membaca, untuk belajar. So kita ada pengurusan supaya syahwat ni diuruskan kepada benda yang baik. Tidak diuruskan untuk mencuri, berzina, merompak dan seumpama dengan dia. Dan kita mengembangkan wa ila rabbika farghab. So, ayat Al-Quran ini ia bukan satu perbahasan akademik. Dia bukan satu perbahasan politik. Dia menawarkan kebahagiaan kepada semua orang yang inginkan kebahagiaan. Kita sebagai orang biasa ke, orang besar ke, orang berpangkat ke, kamu sebagai orang yang ada ilmu agama ke, tak ada ilmu agama ke, kalau kita ikut tariqah ini, 6 ayat ini yang dikemukakan oleh Allah Azza wa Jalla, insya-Allah kita akan mencapai kebahagiaan yang diinginkan oleh semua orang. Dan inilah problem masyarakat di barat. Mereka tak ada jawapan. Tapi Al-Quran sudah memberi jawapan dalam surah Al-Insyirah. Kalau kita perhatikan, kita hayati ayat ini, insya-Allah kita test. Hari ini kita try buat tengok ayat yang pertama. Esok kita try buat ayat yang kedua. Lusa kita buat ayat yang ketiga. Kemudian bahasa Kedah dia panggil tulat. Tulat. Sini tak guna bahasa tulat tu. Ada guna sini?
Guna. Hebat bahasa Kedah ni. Di bank pun guna bahasa Kedah. Dia panggil penjualan lah ni. Saya mula baca dokumen tu terkejut. Betul ke? Bank negara tulis penjualan lah ni? Sebab lah ni bahasa Kedah. Nak pergi bila? Lah ni. Rupanya telah di endorse. Itu hebat bahasa Kedah. Hebat. Cuma saya kata tak tambah satu lagi lah. Penjualan satgi tak ada. Bertangguh tu satgi. Kedah satgi tu bertangguh. Dia ambil sekerat, dia buang sekerat. Itu tak apa nak bagus. Jadi patutnya ambil dua-dua lah. Penjualan lah ni dan penjualan satgi. Kemas bahasa Kedah. Tapi tak. Penjualan bertangguh. Jual beli bertangguh. Tapi bahasa Kedah bertangguh tu satgi lah. Dia ada bahasa Kedah dia tu. Jadi kalau kita cuba praktik, tulat, insya-Allah paling kurang kalau kita tidak mencapai sepenuhnya kebahagiaan, paling kurang kita mampu senyum. Senyumlah untuk kehidupan kita kerana senyum itu adalah asas kehidupan. Kalau kita tidak senyum, rugi kehidupan kita kerana kehidupan hanyalah sekali. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya minta maaf kerana untuk Rizal nak pergi ada program lain. Kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Selamat apa? COVID-19 lah. Patuhi SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.